Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nih belajar pelajaran haji. Tajuknya tawaf wadak. Kamu sudah belajar dalam pelajaran darjah 5 mengenai dengan tawaf. Di mana tawaf ini ada 4 jenis. Satu tawaf kudum. Ingat masih itu, tawaf kudum ini tawaf selamat datang. Kemudian diikuti dengan tawaf sunat. Tawaf sunat ini tawaf biasa. Bila-bila masa kita ni boleh lakukan tawaf ini. Kalau tani ada masa, tani boleh turun ke Masjidil Haram, kemudian kita ni lakukan tawaf sunat ini. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini khas bagi orang yang mengerjakan ibadat haji ya. Dinamakan tawaf ifadah. Dan yang keempatnya yang kita pelajari hari ini ialah tawaf wadak. Tawaf wadak ini tawaf selamat tinggal lah. Kalau kita ni selesai sudah menziarahi Masjidil Haram ini, kota Mekah ini, kita ni akan pulang ke negara kita ni Brunei. Sebelum itu kita ni tawaf wadak dulu. Tawaf mengucapkan selamat tinggal. Kita ni lihat sana pengertiannya. Pengertian tawaf wadak ialah tawaf yang diwajibkan ke atas orang yang akan meninggalkan Mekah. Wajib melaksanakan tawaf wadak ini. Mesti buat. Tawaf wadak adalah wajib haji yang berdiri dengan sendirinya. Ia bukan salah satu daripada wajib haji yang 6 perkara. Tawaf wadak ini walaupun ia wajib, tapi ia indah termasuk dalam yang kamu pelajari darjah 5 wajib haji. Yang 6 perkara itu yang dah masuk. Itu saja yang beritahu. Perkara wajib haji yang kamu pelajari itu di sini ada cikgu lihatkan. Ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah al-Aqabah, melontar ketiga-tiga jumrah, bermalam di Mina, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram semasa ihram. Ini 6 perkara. Daripada maksud pengertian tawaf wadak tadi, nampak di sana tawaf wadak itu sudah masuk. Walaupun tawaf wadak itu diwajibkan. Kita ni lihat lagi hukum. Hukum yang mengerjakan tawaf wadak ini. Tawaf wadak wajib ke atas orang yang hendak meninggalkan Mekah, yakni musafir kerana kembali ke negerinya, atau kerana pergi ke suatu tempat yang jauhnya 2 marhalah. 2 marhalah itu bersamaan dengan 89.4 kilometer ataupun lebih daripada itu. Atau pergi ke suatu tempat dan ia tinggal di tempat itu selama 4 hari atau lebih. Jadinya orang yang disuruh, yang diwajibkan mengerjakan tawaf wadak ini, kalau kita lihat ada 3 di sana tuh. Sana anda pulang ditulisnya nombor, tapi kamu perhatikan benar-benar. Ulang dia balik. 1 yang diwajibkan tawaf wadak itu ialah orang yang hendak meninggalkan Mekah, musafir kerana kembali ke negerinya. Itu nombor 1. Artinya siapa saja yang mengajukan umrah yang datang daripada luar negeri itu, contohnya Brunei kah, Malaysia kah, Indonesia kah, Singapura kah, kemudian sudah selesai ia berada di bumi Mekah itu, ia akan pulang, ia akan balik ke negerinya. Jadinya wajib ia mengerjakan tawaf wadak. Itu nombor 1. Yang kedua ialah orang yang pergi ke suatu tempat yang jauhnya 2 marhalah, yakni 89.4 km tadi ataupun lebih. Artinya ia berada di bumi Mekah masih tu.
Cuma ia keluar saja daripada Mekah, macam kata ni daripada Tutong, kata ni berasal Tutong, kata ni akan keluar, keluar ke Temburong, menyebalah kata ni ke daerah lain, daerah Temburong. Itu maksudnya. Ini pun wajib tawaf wada juga. Artinya orang ini daripada Mekah, ia akan keluar daripada kampung, daripada kawasan Masjidil Haram itu mungkin ke kampung di kawasan Mekah itu juga. Tapi jauhnya 89,4 kilometer atau lebih. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kerana ia pergi ke satu tempat. Kemudian ia pergi satu tempat, ia tinggal di tempat itu selama 4 hari atau lebih. Ini pun diwajibkan tawaf wada. Artinya sana ada tiga orang ataupun 3 orang yang diwajibkan tawaf wada itu. Perlu kamu tanda yang cikgu sebutkan tadi. Okey Hukum niat tawaf wada. Apa hukumnya niat tawaf wada ini? Hukum berniat tawaf wada adalah wajib. Mesti berniat, apa-apa pun mesti berniat, sembahyang pun mesti berniat. Kalau tani ndak berniat sembahyang, indah sah sembahyang kata ni. Apatah lagi kata ni tawaf wada. Tawaf wada mesti sertakan niat. Kalau ndak ada niat, maka indah sah tawaf wada kamu tu. Lafaz niat tawaf, melakukan tawaf wada ini. Apa lafaznya sana? Coba tani baca ramai-ramai. Jangan dilihat saja, baca. Nawaitu an atufa tawafal wada'i sab'an kamilan lillahi ta'ala. Artinya, sama-sama tadi membaca. Sahaja aku melakukan tawaf wada 7 keliling kerana Allah Ta'ala. Artinya melakukan tawaf ini, apa saja jenis tawaf yang 4, kita ni mengelilingi sebanyak 7 kali. Yang ketiga sana wajib ke atas orang yang hendak meninggalkan Mekah, yakni musafir, itu berangkat dengan segera setelah selesai sempurna melakukan tawaf wada. Artinya kalau tadi sudah selesai melakukan tawaf wada, jangan lagi lama-lama di bumi Mekah tu. Tadi wajib berangkat dengan segera. Boleh kan lepas tawaf wada tu kan minum tersantai-santai lagi, kan membeli belah teh lagi, itu ndak boleh tu. Wajib selepas satu kata ni berangkat dengan segera. Okey. Perkara-perkara sunat sesudah melakukan tawaf wada. Apa perkara-perkara sunat? Selesai tani melakukan tawaf wada itu, apa perkara-perkara yang sunat boleh tani buat? Perkara sunat yang pertama ialah sembahyang sunat tawaf wada 2 rakaat. Selesai saja 7 keliling itu, kamu boleh lepas satu sembahyang sunat. Apa nama sembahyang sunatnya? Sembahyang sunat tawaf wada 2 rakaat. Dan kamu boleh juga disunatkan berdoa di multazam. Berdoa di multazam. Di mana tuh multazam itu? Multazam itu berdoa ni di sini di antara Hajar al-Aswad dengan pintu Ka'bah ni. Ini Hajar al-Aswad, ini pintu Ka'bah. Jadinya di tengah-tengah ni, perantaraan, between, ni yang cikgu tunjuk sini, inilah multazam. Tani disunatkan boleh berdoa di sana. Kemudian yang ketiga, minum air zam-zam hingga kenyang. Kemudian yang keempat, mengucup Hajar al-Aswad. Artinya menciumlah Hajar al-Aswad. Kalau tani ada kesempatan itu. Yang kelima, berjalan keluar pada babul wada. Di mana kawasan Masjidil Haram itu tadi, terdapat nama pintu. Pintu sana tu banyak.
banyak namanya. Namanya diantaranya pintu Babul Wadak. Tapi tidak tahu sekarang ini sekarang ini sudah bertukar wajah. Mungkin ada pintu yang dulu seperti yang cikgu lihat dulu, ada setiap pintu itu ada namanya. Sekarang ini sudah berwajah, mungkin sudah berubah nama pintu itu. Inilah 5 perkara sunat yang dilakukan selepas tani saja tawaf 7 keliling tadi itu. Paham tuh? Oke, kita teruskan masalah mengenai dengan tawaf wadak. Penerangan hukum yang berkaitan dengan tawaf wadak. Masalahnya yang pertama, jika orang yang melakukan tawaf itu tidak meninggalkan Mekah dengan segera. Kan cikgu beritahu tadi, orang melakukan tawaf wadak itu selepas selesai saja keliling 7 kali, ia wajib meninggalkan Mekah dengan segera. Kecuali perkara sunat tadi yang dibuat tadi yang 5 buting itu tidak jadi masalah tuh. Tapi kalau perkara lain, tidak boleh. Jadinya selesai saja melakukan tawaf wadak, sekiranya orang itu tidak meninggalkan Mekah dengan segera. Macam mana tuh? Di sini ada penerangannya. 1 titik, lihat sana. Batal tawaf wadaknya jika ia tidak berangkat dengan segera sehingga memakan masa kira-kira selesai sembahyang 2 rakaat. Bayangkanlah kata ni sembahyang 2 rakaat ini dalam masa 5 minit lah paling lama. Bayangkan, kalau kamu selesai tawaf wadak, kamu indah berangkat dengan segera, selepas 5 minit selepas maka tawaf wadak kamu dikira batal. Yang kedua titik, tidak batal tawaf wadak jika ia lambat kerana tidak batal tawaf wadaknya kalau lambat kerana apa? Ini lihat sini. Berdoa sesudah sembahyang sunat 2 rakaat kerana tawaf wadak, itu tidak batal. Minum air zam-zam, berdoa di multazam, urusan perjalanan seperti membeli bekal atau mengikat kenderaan. Ini bagi orang yang memakai unta kah, binatang kendaraannya unta kah. Artinya perjalanan daripada Mekah pulang ke Madinah ataupun di kawasan-kawasan Mekah itu mungkin kampungnya jauh daripada Masjidil Haram, maka urusannya membeli bekal itu boleh, batanya ataupun mengikat kenderaan. Ikat kenderaan itu binatang yang diikatnya itulah. Maka tidak batal tawaf wadaknya. Ataupun sembahyang berjemaah. Selepas tawaf wadak itu, ya mengerjakan sembahyang zuhur berjemaah. Itu boleh. Itu tidak membatalkan tawaf wadaknya. Oke, yang kedua lagi masalahnya. Terbatal tawaf wadaknya. Kenapa terbatal itu? Wajib mengerjakan tawaf wadak sekali lagi. Terbatal tawaf wadaknya itu mana tahu ia tersentuh kulit lelaki dengan perempuan kah ataupun berkentut kah, maka wajib dia melakukan tawaf wadak sekali lagi. Oke, kita disambung sekejap lagi.